Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. JPY untuk long. Boleh? Ada soalan? Wah, habis semua. Kecuali saham je saya tak. Kalau saham banyak sangat. Bila kita nak habis webinar kan? Malam tadi sampai jam 1. Boleh? Jo, T, Vincent, Isma, William? Boleh ya tuan? Tak payah tuan-tuan. Dah lama kita kenal. Boleh? Okay, so you get the whole picture? Sesuaikan dengan teknik anda. Sesuaikan dengan teknik anda. Apa yang I don't exactly give you the levels. Tapi kalau tengok chart-chart saya, semua ada level-level dia. Semua chart ni ada. Semua chart-chart ni ada. Okay? So kita break dahulu. Tak ada ulang tiar, tak ada. Kita setiap webinar adalah live, okay? Setiap webinar kita adalah live. Jadi sekiranya ada apa-apa perubahan dekat market, saya boleh ceritakan dalam webinar. Semua data ni, price tu data. Sama juga macam kita tengok data NFP kan. There is no 100% kat situ. Kalau ada perubahan, kita katakan berubah. Kita tak kata, oh tetap. Kalau kita salah, kita kata salah. I'm frank dalam cara tu. Saya tak ada pergi, oh kita betul juga, kita tunggu. Hold saja. Depo balik. Tak ada. Saya bukan jenis macam tu. Kalau kita salah, kita katakan kita salah. Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik dalam tempoh 5 minit. Kita break dahulu. Saya lupa nak letakkan untuk portfolio ni. Kita break dahulu dan kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik 5 minit. Farid? Lepas ni kita tengok.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Test sekali lagi audio kita boleh dengar? Skrin semua boleh? Boleh. Okey, thank you. Jadi soalan daripada Farid. Jadi GBP USD, semua pair GBP boleh long term swing? Tak. Kita trade apa yang ada set up, Farid. Okey. Daripada kesimpulan yang kita dapat daripada sini tadi, apa yang kita dapat? Okey. Yang pertama, kita ada yen. Ini kita tengok short term. Inilah short term. Short term, kita ada mata wang mana yang paling kuat? Kalau kita cakap mengenai short term, kita ada ketiga-tiga komoditi ni, iaitu AUD, CAD dan juga New Zealand dollar. Ini short term, bukan short term. Ini short term. Ini dalam pergerakan short term. CAD dan New Zealand dollar yang masih lagi bullish. Okay. Favorite. Okey, ini dan kalau dia turun nanti pun dia tak terlalu lemah. Faham? Apa yang kita ada ini adalah bullish. Okey, ini adalah bullish. Apa yang ketara untuk kita nak katakan sebagai lemah? Apa yang ketara? Selain daripada kita ada US dollar agak mix. Yes, lemah tapi agak mix. Kita ada JPY. Ni kalau kita tengok ranking dia. JPY, US dollar. Kita ada CHF. Ini adalah yang lemah. Kita ada Euro. Kita ada mana lagi? Apa satu lagi? CHF, GBP. Apa yang saya miss? JPY, USD, CHF, GBP, AUD, CAD. Apa yang saya miss? Ada apa-apa saya miss tak? 1, 2, 3, 4. Ada apa-apa saya miss tak? AUD, CAD, New Zealand dollar, JPY, USD, CHF, GBP. Euro. Euro dalam kumpulan ni. Dalam kumpulan ni. So ni daripada sudut ranking lah yang lemah. Jadi kalau kita tengok yang paling lemah adalah dengan JPY. Ini yang paling lemah. Ini adalah bearish. Pada waktu ni. Ini adalah bearish. Jadi kalau anda nak tengok dalam short term, ini bagi mereka yang intraday, anda nak tengok mana satu yang paling kuat antara tiga ni. Tengok dia punya cross. Contohnya AUD CAD. Tengok AUD CAD. Ni cara dia. AUD CAD, chart kosong. Ni anda boleh buat AUD CAD. Tengok AUD dengan CAD, mana AUD CAD. Tengok dia punya cross. AUD CAD pergerakan dia. Okey, keseluruhannya dia dah buat higher high dekat H1. Kita tengok dekat time frame besar pula apa dia tengah buat. Adakah dia membuat high yang baru? Dia baru saja break high kat sini. Break high yang ini. Dan next high yang kita tengok adalah kepada sini. Saya tak kisah yang dalam-dalam ni. Saya nak tengok lekuk yang jelas. Okay. So AUD CAD mungkin akan extend lagi ke atas. So antara AUD dengan CAD, mana satu lebih kuat? Antara AUD dengan CAD, mana satu lebih kuat? AUD, itu je. Lepas tu AUD dengan New Zealand dollar. AUD dengan New Zealand dollar. Okey? Kalau kita tengok pergerakan dia, dia menghampiri dekat sini. Ni neutral. Dua-dua ni sama. Ni support resistance dia. AUD, itulah. Jadi AUD, AZD lebih kurang. Minggu ni kita akan ada RBA. RBA dijangka, ni kalau anda nak masukkan benda fundamental lah. RBA dijangka akan kekalkan polisi tak buat apa. Dan sebaliknya New Zealand dollar membesarkan dia punya quantitative easing program. Kalau anda nak letakkan fundamental factor lah. Tapi kalau kita tengok AUD, NZD, kita interested apa dia nak buat kat sini nanti.
Kita interested nak tengok apa dia buat. Tapi apa-apa hal pun, ini 5 wave kan? Betul, Vivi? Ini 5 wave. Ya? Kira lekuk. Ni kira lekuk ke? Tengok eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Unless ini break, ini akan jatuh. Kalau ini break ke atas, ada berapa lekuk lagi dia pergi ke atas? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Kalau ini break ke atas, kalau ini break ke atas macam ni, ada berapa lekuk lagi ke atas? Tambah 4. Dia adalah 5, 9, 13, 17, 21. Boleh? Kira je, kira. Ini mungkin kita punya connector ni. Ini mungkin connector. Ataupun sini, tak jelas lagi. Kalau dia break out, sini connector. Ini akan jadi 1, 2. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5 kat atas. Jadi ini A, B dan C. Jadi AUD and NZD sama. Tak ada apa-apa. So, apa-apa hal pun dua-dua tu kuat daripada Canada dollar. Jadi ranking dia kalau anda nak long, kepada yang lain, I'm not talking about USD dengan JPY, I'm talking about lain, AUD dan New Zealand dollar. Itu adalah yang kuat. Ini untuk anda tengok kepada swing nanti. Ya. Tapi dekat sini, ini kekal bullish dan bearish. Ya. Yang jelas, cap JPY untuk short term, untuk long. Ini daripada sudut technical, structure jelas. Okay. Untuk long term. Untuk long term. Ini untuk long term. Antara kesemua ni, yang tak berapa lemah. Okay, kita expect ini untuk swing. US dollar akan kuat. JPY masih lagi ada kekuatan. Chef tak habis lagi. Maksudnya kita ada satu kita panggil sebagai incomplete sequence. Ini incomplete sequence. Maksudnya kita ada lagi yang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dia tengah buat benda ni. Dia tak habis. Kalau kita ambil Fibo dia tak sampai lagi dia punya 100%. Okay, itu maksud incomplete sequence. Maksudnya dia ada high-high ataupun lower-low. Kalau terbalik, lower-low. Jadi JPY, Chef dan USD pair, Euro USD, GBP USD, AUD USD, AUD JPY short, semuanya ada incomplete sequence lagi. Masih ada room untuk dia bergerak lagi. So, itu wujud untuk pair USD, JPY dan Chef. Ini adalah bullish, long term bullish. Okay. Short term, long term bearish adalah kepada ni. GBP, Euro, apa lagi? AUD, NZD, dan CAD. Okay, ini adalah long term bearish. Okay, ini long term bearish. Medium term, nak kata long term, not really. Kalau kita, dan kalau ada nampak, GBP adalah leading kat sini. USD adalah leading kat sini. Jadi kalau anda nak cari untuk swing, GBP dan USD. Kalau anda nak hold lebih lama, anda akan lihat kepada kumpulan yang ini lawan dengan GBP. Kenapa kumpulan yang ini? Sekali lagi, kenapa kumpulan yang ini? Sebab indeks tadi bullish. Boleh? Indeks tadi bullish. Jadi kalau nak lihat GBP overall, tapi nak masuk semua, jangan. Jangan. Pilih kumpulan-kumpulan dia. Maksudnya, kalau anda trade, tengok, kenapa anda kena pilih tau? Tengok ni. Kalau anda trade
Euro GBP. Ni benda dia. Jangan pukul rata semua trade, semua pair dia. Pengsan. Ni benda dia. Euro GBP. Euro GBP siapa yang ikut, kita trade dia dah berjalan jauh. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Euro GBP. Okay. Ni Euro GBP. Ini GBP Chef. Ni GBP Chef. Kalau anda pergi short semua pair GBP, basically anda masuk benda sama. Nampak tak? Ni benda sama. Maksudnya kalau ada short, ini ada long kan? Ini ada short kan? Anda tengah trade buat benda sama. Tak pergi, tak jam macam tu. Kena buat loan kat bank. Waalaikumsalam malam. Anda tengah trade benda yang sama. Janganlah trade benda yang sama. Apa ni kan? Tak kena lah. Kan? GBP Chef. Tengok GBP JPY. Janganlah pukul rata. GBP JPY. Maksudnya macam ni. Kalau anda terlepas Euro GBP, anda tengok GBP Chef ada set up, ada trade GBP Chef. Jangan masuk dua-dua. Itu je. Tengok ni GBP Chef. Anda tengok kepada GBP JPY. Mana GBP JPY? Oh, atas ni. GBP JPY. Tak kena ya masuk. Sama. Nampak tak? Ni sama. Janganlah buat hal. Kan? Tapi kalau macam ada terlepas GBP JPY, GBP Chef ada set up, anda masuk GBP Chef. Jangan masuk GBP JPY. Faham? Anda trade benda yang sama. Baik, masuk 4 layer, masuk GBP JPY. Kalau nak masuk 4, dia sama. Okey? Kita tambah satu lagi kat situ. Tambah lagi. Apa lagi kita tambah ni? Kita tambah satu lagi kat sini adalah GBP USD. Mana GBP USD tu? GBP USD. Okey. Nampak tak anda trade benda yang sama? Boleh? 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 Nampak tak? Anda trade benda yang sama. Low dia sama. High dia sama. Dah kalau trade semua pair GBP kita masuk, masak kita. Kan? Nampak? Jadi pilih salah satu trade dia, itu je. Dah letak BE, okey, GBP. Jadi anda tak expose akaun anda kepada semua GBP. Jadi tak. Kalau tiba-tiba GBP kuat, macam mana habis semua? Okey? Faham? Saya tunjukkan cat ni. Benda ni semua sama. Ni semua sama. GBP, JPY, Chef. Of course dia tak satu pip, tetapi dia mempunyai structure price yang sama. Faham? Okay. I don't think ada siapa-siapa akan pergi explain kepada anda benda macam ni. Lihat okey, tengok benda ni. Saya lupa nak tunjukkan hari semalam. Bagi siapa yang ikut kita punya live semalam. Tengok. Ini CAT JPY. Ni CAT JPY. Kenapa kita tengok CAT JPY dan kenapa kita tengok satu lagi instrumen yang kita tengah tengok, ini yang kita tunggu kan. CAT JPY sampai dan dia jatuh. Okey. Dan perubahan dalam dynamic market. Satu lagi, siapa pernah terfikir CAT JPY akan mempunyai struktur yang sama dengan yang ini? Siapa pernah terfikir benda ni? IBEX. Sama kan? Siapa pernah terfikir benda ni? Nampak tak? Dia sama. Dua ni. Structure dia, correlation dia sama. Siapa pernah terfikir tengok? Why? Spain kot. Ini basically kepada dia sama, saya tak tahu kenapa dia sama. Saya nampak dia sama, saya tengok correlation dia sama,
price dia sama, kita gunakanlah dia untuk nak tengok bila dinamik akan bertukar. Kalau tanya saya kenapa sama, entah. Basically benda ni komputer, dia program komputer. Anda tengoklah, sebab yang trade tu komputer, bukan manusia. Program. Kenapa saya pun tak tahu. So bila yang dia, dan kita tahu IBEX adalah satu-satunya indeks di antara yang kita tengok sedang membuat ada lower low. Kan? Ini masih ada lower low. Jadi kita tunggulah dia punya equilibrium untuk nak short. Bila ini sampai equilibrium, pada waktu tu saham akan buat wave 2. Ini akan buat wave 2. Saham akan buat wave 2. Ni akan buat wave 2. SPX akan buat wave 2. Itu je. Tapi kita tengok CAP JPY dan IBEX. Tengok apa saya sebut dalam outlook ni. Okay. Ada tak saya letak? USD SEC, okay, Comdos, ESP, wing correction. Okay. Jadi benda-benda ni. Boleh? Satu ikut webinar. Saya terangkan satu-satu. Sebab tu saya tak nak outlook ni, saya bagi macam tu saja. Saya nak explain kepada anda dan anda tengok. Anda cari peluang dagangan berdasarkan teknik. Level, apa structure, saya sediakan. Anda boleh lihat kepada teknik anda. Boleh? Faham, Farid? Okey. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Okey. Jadi inilah yang kita bincangkan dalam setiap webinar di mana kita akan melihat kepada market dynamic, berkaitan di antara tiga tadi, US dollar, yen dan indeks. Bagaimana kita melihat kepada cycle pasaran. Ini webinar 1, jadi sepatutnya saya tak pergi terlalu mendalam. Tapi I see most of you guys adalah yang selalu ikut. So I have to go by majority. There are some new names kat sini. Ada a few nama-nama baru. Bagi siapa yang first time ikut, mungkin apa benda ni kan? Yelah. Apa benda Zul cerita ni? Ikut. Sebab mula-mula saya bawa benda ni, ramai yang pening. Ya, by your teknik. Apa saya tunjukkan apa yang sedang berlaku shorter time frame, apa yang berlaku higher time frame. So, trade kepada your teknik. Kalau tak ada teknik, kita akan ceritakan first time. Khairi. Ya. Khairi dah tinggal dengan saya ke? Tak apa, pakai. Dia ambil masa. Mula-mula saya bawa yang ni, ramai yang pening. Sekarang ni ramai yang, cerita ni lagi boring dah. Macam Fifi, macam Hazwan ni semua. Macam siapa lagi, Kamil ni semua. Mula-mula dengar pening. Sekarang ni, Allah, aku dah boring cerita ni lagi. Kan? Ni aku tahu dah. Dia orang dah cakap dah tahu. Tak apa. Ikut. Saya akan ulang benda ni. Pening lagi. Makan Panadol. Pasal trade pair tadi, untuk yang sama boleh trade by time frame. Boleh trade by time frame. Maksudnya macam mana tu, Farid? Dia macam ni. Kalau kita nak tengok kepada time frame yang sesuai kepada kita, dia kena tengok kepada sesuai kepada kita. Anda pergi lower time frame, anda kena luangkan lebih banyak masa kepada chart. Anda tak ada masa, anda pergi higher time frame dan anda tak perlu luangkan banyak masa nak tenung chart. Jadi tak ada chart yang betul, dia ada chart yang sesuai. Of course, lower time frame akan banyak lagi lekuk. Lower time frame akan kurang lekuk. Itu je. Okey. So, mana satu yang sesuai? Dia pasal anda. Jadi anda sesuaikan kepada anda. Okey? Boleh? Okey. So, apa yang saya bawa adalah satu yang dikenali sebagai the new Elliott wave. The new Elliott wave ni, instead of anda lihat traditional Elliott wave, trend tu kena ada 5. Saya tak perlu 5. 3 wave boleh jadi ni. Maksudnya macam A, B dan C tu kita boleh trade yang bila B berlaku. Asalkan yang first ni adalah 5 wave. Boleh? Dan kita tahu
biarpun dia tengah buat correction, asalkan dia 5 wave. Sebab kalau ini berlaku kat daily, DH1 ini trending. Betul tak? Okey, DH1, DH4 ini trending. 5 wave. Boleh? Itu adalah apa yang saya bawa. Saya tak pakai edit wave tahun 1930. Nombor 2, wave 3 must not be the shortest. Yes, saya setuju. Wave 3 should extend at least 1618 of wave 1. Unless dia buat diagonal. Okay. Wave 5 biasanya lesser volume dan lack momentum. Tak semestinya. Kalau kita lihat dekat gold, kita lihat dekat commodity, wave 5 kadang-kadang dia lebih tinggi. Jadi wave 5 syarat saya mesti ada momentum divergence. Tak apa, kalau tak faham nanti kita ada technical punya webinar. Triangle are contracting in price. Saya tambah lagi momentum. Maksudnya dekat RSI dia tengah kena buat triangle juga. Tak boleh semua tempat triangle. Kalau tak, kita akan tandakan semua tempat triangle. Nombor 6. Price invalidation level to negate a structure. Tak. Saya akan lihat kepada market dynamic untuk melihat structure dan menjangka pergerakan price. Ini yang kita bawa dalam webinar kita. Jadi, saya bawa wave theory, tapi cerita dia adalah saya bukan beratkan kepada wave theory. Saya beratkan kepada market dynamic. Anda pakailah teknik anda macam mana pun. Ni teknik-teknik tak apa, kita akan cerita lain kali kepada teknik-teknik ni. Kita akan cerita. Anda boleh lihat kepada nota ni ada dekat grup Telegram. Okey. Jadi ini yang saya buat, macam mana kita lihat kepada intermarket, kita tengok kepada indeks, anda tengok kepada yen, anda tengok kepada US dollar, anda tengok kepada komoditi. Saya harap by sekarang, some of you dah start nampak, oh itu dia. Bila anda nampak contohnya komoditi tengah bullish, AUD, NZD dan juga CAD bullish. USD tak dapat nak bullish waktu tu. Indeks naik, komoditi pun naik. US dollar sideways, yen lemah. Nampak? So apa yen lemah? Bila komoditi mahal, kat Jepun dia tak ada sumber. Dia kena beli komoditi kat luar. Duit dia keluar, duit dia lemah. Itu simple dia. Kalau kita nak cerita benda simple lah. Okey. Sequence analysis, kita akan tengok incomplete price structure, kita akan tengok kepada wave theory untuk mapping. Okey, jadi inilah yang konsep yang saya bawa kepada anda. And bila kita trade, ingat yang ni. Seperti yang apa saya ceritakan pada awal webinar tadi. Investing, anda retail trader, anda bukan bekerja sebagai trader. Even anda seorang full-time trader, you are investing, bukan kerja anda trading. Kena ingat yang tu. Anda bukan bekerja dengan orang. Trading ni orang bekerja. Bila anda buat full-time trading, even sebagai FTT, anda sepatutnya diversify. Bukan hanya kepada trading. Ini yang soalan orang tanya saya. Berapa cukup untuk nak jadi seorang full-time trader? Dia tak ada. Cerita dia, you must have reserve dahulu. Anda kena ada reserve fund dahulu. Anda dah kena ada income pasif dahulu. Baru cerita nak jadi full time trader. Ramai nak jadi full time trader, dia terpaksa jadi full time trader. Sama ada hilang kerja dan tak ada lain. Itu payah. Sebabnya tak ada certainty kepada trading ni. Dia tak ada. Saya pernah orang tanya saya, bang, abang trade sebulan dapat berapa persen? Saya tanya balik, ada tak kedai yang tak ambil kontrak? Dia tak ambil kontrak dengan kerajaan ke apa? Tiap-tiap bulan dia dapat sama. 7E kat bawah rumah saya, dekat bawah rumah saya ni ada 7E. Pun tak dapat setiap bulan yang sama. Jadi ada turun naik. Ini adalah bisnes. Ada turun, ada naik. Yang pentingnya, ada ni beza kita. Kita ni bukan bekerja. Satu, elakkan yang bercerita dekat media sosial, yang duk cerita macam trade, macam bekerja. Anda bukan bekerja.
anda pelabur. Beza. Okay? 5 lah, 10%, 15%. Kita dah letak target. You can use, you put that target. Kita nak tahu, okay. But you are not obliged to get that target. Itu orang bekerja. Okay? What we do as an investor is come up with your objective. Tanya diri anda, kenapa anda trade? Selalu juga saya dapat soalan yang macam ni. Macam mana nak mula trading? Macam mana saya nak start benda ni? Saya tanya balik. Sebabnya orang akan tanya kepada cara analisa teknik. Minta maaf. Bukan itu tempat anda bermula. Anda bermula dengan tanya diri anda dulu. Kenapa aku nak masuk dalam bidang ni? Lepas tu letakkan objektif anda. Berapa duit nak buat? Berapa lama masa nak letak? Kan? Berapa lama masa? Lepas tu tengok balik. Dia masuk akal tak? Ramai letak benda yang tak masuk akal. Ni maksud saya. Benda yang tak masuk akal. Ni benda-benda yang kita selalu sangat tengok dan tak tahu macam mana kita nak tegur dia. Ni benda dia. Kalau anda duk letak benda yang tak masuk akal, contohnya dengan modal 1,000, tak payah cerita banyak lah. Kita cerita pasal monthly compound dan setahun kita nak buat ni short term. Simple interest, ni compound. Mana compound tadi? Compound interest. Okey, kita ada 1,000. Kan? Lepas tu kita cuba untuk nak buat compound period monthly. Okey. Kita nak buat setahun. Kita cerita setahun lah. 50%. Kita ceritalah 5 tahun. Okay. Ni 1,000 compound monthly. Ni jumlah yang anda dapat. Okay. 5 tahun, 50%. 11 interest, ni tak cantik. Mana saya punya ni? Monthly simple compound interest, short term monthly interest. Okey, 1,000. 1,000 kita cerita pasal 5 tahun. Dan kita cerita pasal sebulan 50%. Ni selalu yang tak masuk akal. We are talking about ni compound interest. Ni jumlah yang anda lihat. Setakat inilah saya tak jumpa lagi orang buat benda ni. Ni berapa duit ni? Berapa duit ni? Macam mana nak kira ni? Dia 100,000 juta. Ni bilion dah. 36 trilion. Modal 1,000, target 50%, 5 tahun, 36 trilion. Bukan trade currency, anda pergi beli. Anda pergi Nasdaq, anda beli Nasdaq. Anda pergi mana lagi? Anda pergi CBOE, anda beli CBOE. Dah 36 trilion. Tapi cakap-cakap macam ni yang kita selalu dengar, 36 trilion. Ada nampak kawan pun Bezos. Mana beli pulau? Kita beli nampak, Thailand. Beli Thailand. Nancip baru berapa. Kan? Masa tu, kawan-kawan pun lain macam nama. Orang nak bayar pun takut tengok. Jadi owner Liverpool. Tu betul. Jangan sponsor orang lain. Sendiri bagi title, bagi tun. Jangan datuk-datuk alang-alang, tun. Ini yang kita selalu dengar ni. Dia masalahnya benda-benda macam ni lah. Letakkan dia masuk akal. Time dengan duit yang masuk akal. Cerita dia, there is no betul. Cerita dia kepada risk tolerance anda. Masalahnya, bila anda hilang 100, anda tak rasa, betul tak? Kalau depo 100, habis 100, depo lagi nanti bila ada duit. Itu bukan trading tau. Itu orang beli nombor.
Itu orang beli nombor. Ada duit lebih, aku beli nombor. Ada tak, dia anda kena buat anda punya financial planning. Anda boleh letak depo kecil-kecil, tapi anda rancangkan berapa sebenarnya aku nak letakkan dalam portfolio pelaburan aku. Ini semua kepada anda. You need to discover yourself. Ini tempat anda bermula. Ini tempat anda bermula. Anda kena ada objektif jelas. Ini tempat anda bermula. Bukannya belajar market dynamic, bukan belajar wave theory. Ya. Ramai trader dah 10 tahun dia. Saya ramai kenal yang lama-lama ni. Ya. Even saya kenal seorang ni, dia trade sejak tahun 70-an. Sahab. Dan even currency dia start tahun, dia tahun berapa? 90 lebih. Dia dealer untuk bank tempatan. I know him very, very well. I know him very, very well. Tapi, dia kalau masa bekerja dulu, dia one of the top dealer. Top dealer. Kalau anda nak tahu mana price tu datang, inilah dia orang. Okay? The market maker lah. Dia top dealer. Dia top dealer. Not market maker. Top dealer. Okay? So, untuk satu bank tempatan dekat Malaysia ni, I know him very, very well. Sejak dari kecil lagi. Saya tak nak sebut nama. So, dia ikut Facebook saya dan dia dah lama tak trade. Dia tak, tapi skill dia ada lah. Skill dia ada. Kalau saya duduk dengan dia, kalau duk message dengan dia, duk sembang dengan dia, dia memang up to date market apa semua. Kalau dia kau buat elite wave. Aku dulu dia pun cerita lah. Saya pun dia lepas tu dia tulis, dia lukis, antara saya check. Okey, bagus. Tapi the moment dia trade sendiri habis. Dia duk tanya kenapa tak jadi macam ni. Lukis tak jadi macam ni, macam mana kan. Lepas tu dah 2-3 hari tak tidur, tengok chart, habis. Lempung. Akaun dia 15,000 USD. 2 minggu. 2 minggu. Dia tak ada ikut webinar. Saya boleh cerita benda ni. Dia ikut webinar pun saya tak kisah. Kalau dia ada, tak ada nama dia. I know him very, very well. Tak dapat. Sebabnya, dia tak ada objektif. Dia lihat dia bekerja lain. 15,000, 2 minggu, tak sampai 2 minggu. Isnin, hari Rabu, berapa hari tu? 8 hari. Habis 15,000. USD, berapa? Kali 4. Berapa? 60,000, habis. Habis. Lepas tu dok tanya saya, macam mana dia, saya kata bukan pasal teknik. It's not pasal teknik. It's not pasal, pasal money management. Dia kata he use 2%. He use 2%. Ni satu lagi yang saya tengok banyak berlaku dalam ni. Banyaknya trade 2%, 1%, tak jaga MM. Tapi apa maksud jaga MM tu? 1%, 2% trading ke? Kalau anda masuk 1 or 2% trading, tapi anda masuk sekali 10 position, you are exposing 20%. Faham tak? 10 pair berbeza. Nampak? Anda pergi trade berbeza-beza. Stop loss ada, tapi stop loss 2%. Okay. Kalau dah sampai 10 position, you are exposing 20%. Itu 5% of you. Itu bukan 5%. Itu 20% lah. Daripada anda punya portfolio. 5 kali anda buat yang tu, buat tahlil kita. Orang buat raya, kita buat tahlil. Ni benda dia. Ni benda yang kita kena aware. Sistem anda berapa banyak entry. Benda-benda ni yang kena ada pada satu sistem. Dan kepahaman anda kepada toleransi risiko. Sebab duit tu tak sama kepada semua orang. Adakah ini betul kepada dia? Kalau dia rasa duit tu adalah duit hangus dia, ini mungkin betul. Tapi kalau dia dah tenung chart, duk bimbang satu loss, duk tenung. Kalau anda buat benda tu dan anda sendiri duk tengok chart, alamak. Duk alamak, alapak, alatuk, ataupun anda ada feeling kepada entry anda, sama ada apa, you must be tak ada feeling. Saya baru-baru ni tertarik. Sebabnya ramai trader dah ada tengok yang Japan punya trader tu kan, yang bercerita pasal apa,
pasal zero emotion. Saya pun tak ingat nama. Bagus. Sebabnya ini yang kita nak. It's not about last year berapa anda buat. Tak. You don't attach any feeling. Of course, bila kita untung kita suka, kita rugi kita tak suka. But trading is just about kita buka kedai hari-hari. Itu je. Satu position. It shouldn't invoke any feeling to you. Kalau anda entry dan anda rasa, wah, ini dia. Itu bahaya. Sebab ni kalau anda silap, anda tak nak potong entry berkenaan. Anda nak kena stop loss, boleh. Stop loss dia tak faham tak main lari-lari. Kalau kat Sarawak kita panggil police sentry. Tak tahu kat Semenanjung dia panggil apa. Police sentry. Tahu? Main kejar-kejar polis pencuri. Jangan. Okay? So, faham kan? Sama police sentry. Kau kuat main tu. Amin. Okay? Tengok one tu jaga. Betul-betul. Kuat dahsyat. Jadi polis ni. Okay? Jadi semuanya kepada kita masing-masing. Anda kena buat, dia tak sama. Dia tak ada orang boleh ajar anda, boleh bagi tahu kepada anda, engkau kena trade macam ni. Tak ada. You have to discover yourself. Kepada objektif tadi, self-discovery tadi, kepada makna modal, kepada masa anda. Siapa kata scalper tak boleh buat duit? Saya kenal seorang scalper ni dari tahun 2012. Tahun 2012. Dia dah, saya tak tahu sekarang ni, dia sekarang ni dia dah bersara rasanya, tak tahu. Last saya contact dia 2016. So 5 tahun, 2012, 13, 14, 15, 16, 5 tahun kita sama-sama dan kenal dia. Saya memang kenal dia dan lihat trading dia. Okay? Dia buat duit. Antara orang yang tapi dia tetap ada dia masuk market tak sampai berapa second, masuk top keluar. Dia masuk macam tu. Saya tahu dah tak ada position dia. Dia perform. Ada hari dia loss, of course, tapi losses dia kecil. Bila dia buat duit, dan swing trader, ada yang dengan modal kecil, dia boleh bawa slow setahun 30% dan dia compoundkan benda ni. Masalahnya ini yang orang tak nampak, orang kita nampak. Itu masalahnya. Satu entry 30%. Tak ada. It's all about this small. Anda jaga naikkan dia. Yang saya nampak adalah yang macam ni. Yang boleh trade. Yang sikit. Ini yang saya cuba bawa kepada anda. Buat financial planning dan assess diri anda. Nampak ketiga-tiga ni semua ada word serve. Diri. Semuanya kepada diri kita. Okay. Sebagai trader, trading ni simple. Trading anda cuma buat satu kaedah untuk memahami pasar. Tak ada saya bawa kepada anda market dynamic tadi. Macam mana kita fahamkan pergerakan ni. Tak ada, anda cuma nak pakai teknikal. Cara saya tadi teknikal tak? Habis? Ming Leong, teknik saya tadi, analisa saya teknikal tak? Teknikal kan? Saya melihat market daripada sudut teknikal. Technical. It's got nothing to do with fundamental. But we know asas, iaitu the fundamental of peranan currency itu. Okay? Peranan currency itu yang kita fahamkan the security understanding. Even if you are only doing technical, because trading is always technical, it's never fundamental. Melabur is fundamental. Itu beza dia. Okay? So depending kepada anda, if you are investing, you are doing fundamental. If you are doing trading, it is always technical. It is never fundamental. Fahamkan itu. Tapi kalau anda boleh satukan dia bersama, seperti apa yang kita buat dalam market dynamic, kita faham asas kepada security berkenaan, dan anda boleh faham indeks naik, komoditi ini je.
komoditi naik, komoditi dollars naik, USD sideways, yen lemah. Itu je. Ini je. Ini keyword kita untuk fundamental. Boleh? Boleh tak? Ini keyword kita fundamental. Kalau currency market. Okay? And of course, apa itu fundamental? Kualitatif, kuantitatif analysis. Yang saya guna adalah both ni. Kuantitatif, iaitu kepada momentum dan juga structure. Kualitatif kepada kumpulan-kumpulan dia. Itu fundamental analysis. So, sama je. Boleh? Market type identification. Adakah dia impulsif? Adakah dia korektif? Kesesuaian sistem. Semua ni saya masukkan dalam satu dokumen yang ini. Everything is here. Okey? Dan sebelum saya lupa, email kepada saya. Ini alamat email saya. Ini alamat email saya. Alamat email saya ZULLE6 apa teruk sangat tulisan ni. 6716@gmail.com. Email sekarang saya tunggu sampai 4.15. Lepas tu saya email kepada anda Market Outlook dalam bentuk Word file. Kata kunci dia letakkan Outlook sahaja. Outlook. Boleh? Siapa tak ada kata kunci, saya tak layan. Maksudnya dia dengar daripada orang lain lah kot. Kau email Zul ni. Tak ada. Boleh? Email kepada saya sekarang sehingga 4.15. Lepas 4.15 tu, siapa email lepas tu, saya tak layan. Sebab mungkin ada orang tengok recording. Saya nak orang ikut live webinar. Saya harap anda faham kenapa saya nak anda ikut live webinar. Sebab kita analisa macam ni. Anda tak akan jumpa mana-mana. Saya seriously saya cakap. Tak ada orang buat analisa macam tu. Bukan kata bagus. Dia kepada semua teknik. Bukan hanya kepada satu. Boleh? Semua senyap ni? Boleh Jadi email saya ZULLE6716@gmail.com. Letakkan keyword dia. Keyword dia adalah Outlook. Dan email saya sekarang. Dan email. Okey. Jadi saya akan bagi kepada anda Word file. Saya tak update lagi dah. Sampai malam nanti baru saya update. Jadi anda akan dapat exactly yang ni lah. Lepas tu anda buat sendiri. Anda buat sendiri. Belajar-belajar buat sendiri. Tak nak letak cat macam saya, boleh. Letakkan impulsive bullish apa semua ni. Okey. Okey. Dan yang ketiga sebagai seorang trader, make sure anda ada satu kaedah entry yang simple dan exit yang jelas. Okey, Chong. Thanks. Simple. Jangan susahkan entry anda. Saya letak pending order. Belajar guna pending order. Bila kita ada pending order, kita senang nak tahu kat mana SL, kat mana TP. Baru kita dapat kira lot sizing. Okey? Fahamkan diri kita daripada sudut kita dengan duit. Fahamkan trading kita. Dan faktor paling penting, mana nak start adalah kepada anda. Start balik. Objektif. Sebab tak ada orang ada objektif. Jarang ada orang objektif sama. Sebabnya kita lain-lain. Ni student. Modal kecil. Pengalaman tak banyak. Ni pula dia duit ada, modal dia banyak. Dia tak sama. Seorang yang bekerja, seorang full time trader, dia tak sama. Tujuan dia, objektif dia tak. Jadi you have to find you. You need to find who you are as a trader. Dan kita cuma bertrade belief kita kepada market. Inilah yang menentukan adakah anda buat benda masih berada dalam alam ini ataupun di luar alam ini. Masalahnya, ramai yang letakkan benda yang di luar alam. Faham tak?
Nampak tak 36 trilion tadi? 36 trilion ke 367? 1, 2, 3, 4. Nombor begitu susah nak kira dah. 36,050% sebulan. Itu yang famous dekat luar. Dan itu yang akan trader lain akan, oh dia ni dulu dahsyat. Semua cerita yang macam tu je. Tak ada. Kalau anda duk dengar orang tu dahsyat, kan? Dia tak ada dekat situ. Tak ada duduk, dia siapa nak belajar sila PM. Tak ada. Faham? Faham Kamil? Farid? Kalau adalah orang yang macam tu, dia tak ada. Dia tengah beli apa? Dia tengah tengok, wah, cantik Microsoft. Dia beli Microsoft company. Dia bukan beli Windows. Faham? Dia tak ada tanya, kalau komputer, kalau macam pakai AMD Ryzen 9 tu bagus. Tak ada. Dia pergi AMD, berapa harga company ni? Itu dia. Tak ada orang dahsyat trading. Yang dahsyatnya adalah disiplin dan dia nak jaga emosi. Itu yang kena kuat. Itulah. Dia jalan-jalan naik roket. Inilah benda-benda dia. Tapi kita suka dengar yang macam ni. Oh, dia dulu last month. Semua dulu-dulu. Tak ada cerita semalam. Inilah benda dia. Jadi, letaklah. Kepercayaan yang kenalah. Memang saya tak nafikan ada. Memang betul. Ada orang yang ni. Tapi itu kita tahu faktor nasib. Jangka panjangnya, tak semua orang boleh buat. Tapi itulah yang popular. Janganlah letakkan benda yang ni. Ini mungkin tak popular kepada ramai. Tapi ini realiti dia. Okay? Start buat anda punya belief set. Ya? Anda bertanggungjawab kepada result anda sendiri. Tak ada pergi apa kalau anda nak serahkan masa depan kewangan anda kepada orang. Maksudnya macam inilah. Saya tak katakan copy trade apa semua tak boleh. Boleh. Tapi anda kawal anda punya risk. Yeah? First, anda tahu prestasi dia dulu. Nombor dua, anda tahu dia punya risk. Tahu benda-benda tu. Sebab duit tu anda yang jaga. Okay? Nombor dua, objektif. Mendalam dan jelas. Risiko kena ambil. Tapi anda menerima. Dalam trading ada losses. Saya banyak baca sepanjang kita tak ada webinar ni kan. Orang cerita pasal, saya nak mula balik trading dan tukar teknik saya. Tak, jangan. What you do is, your teknik, kalau ada satu teknik kan, kaedah entry dan hala tuju market, sekiranya dia gagal perform, anda lihat dua benda. Yang pertama adalah cara anda exit daripada market. Cara exit dan cara manage entry. Ini kena ada. XLTP. Kalau tak ada SLTP, lupakanlah. Saya, kalau teknik tu tak ada SLTP, saya tak minat langsung. Sebab kita tak dapat nak kira kita punya risk. Ada katalah macam ni kan. Tak apa, kita letakkan full margin dalam satu account. Okey. Kalau dia dah pergi, bilanya anda, macam mana anda manage? Itu kena ada. Kalau tak ada cara TP, cara manage, itu tak ada apa-apa. Phone jatuh pun boleh entry. Itu je. Nombor dua adalah kepada position sizing model. Macam mana anda gunakan modal dan mengetahui satu entry berapa dolar yang anda enter yang anda tak rasa. Kalau anda duk jeling cat, alamak, loss $5. $5 tu mungkin besar sangat kepada anda. Okey, dia tak ada. Dia kena, tengah masih float lagi. Macam tu, tak ada apa-apa. Belum jalan lagi dia. Itu. Okay. Loss dah. Apa lagi nak enter? You move on to another one. That is what supposed to happen. Okey. Menerima losses sebagainya. Itu nature system. Dia ada losses. Nombor tiga, different market, different trade. Dan fahamkan teknik anda trade market macam mana. Position sizing, bukan entry. Dia daripada duit. Bukannya daripada entry makin banyak untung. Tak.
dia kepada cara anda jaga duit. Mempunyai kelebihan, memahami pasaran. Contohnya yang kita kongsikan dalam market dynamic tadi, simple entry, jangan susahkan. Kaedah keluar yang perlu lengkap. Biarkan profit jalan, baru 5 pip jalan dah menggelegak, tak dapat. Losses, kalau anda tahu ada silap, cut dia, tak ada. Oh, ini kalau aku cut dia naik pula. Tak ada. Ada kena ada SOP yang lengkap. Macam ni, oh ni cut, ni tak dapat. Biarpun stop loss bawah, ini dah silap. Ini contohnya macam ni lah. Kita ada A, B dan C yang kita jangka ini 5 kan. Okay. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Katalah anda lihat yang ini salah satu cara saya gunalah. Anda tengok dan anda tarik Fibonacci. Anda nampak dia punya perjalanan ni, kita nampak sini dah sampai 618 contoh. Lepas tu dia buat reversal. Stop loss kita mungkin bawah lagi kat sini. Dia buat reversal dan dia break bawah ini. Dia break bawah daripada B ni. Ini A atau ini 1, ini 2. Dia break bawah ni, saya akan cut. Saya akan cut. Okay. Risk reward sebelum entry. Sebab tu kan anda kena tahu kat mana SLTP. Kalau tak, anda tak akan tahu kat risk reward anda. Ini dah serious business. Ini serious business. Kalau anda tanya macam ni, dan antara soalan yang saya selalu dapat, bang, macam mana nak konsisten dalam trading? Saya tanya, sebulan berapa kali trade? Teknik anda apa? Saya tengok bang, kalau saya ada masa, saya trade. Kalau itu jawapan anda, jangan tanya macam mana nak konsisten. Sebabnya anda bukan buat benda konsisten. Dia tak akan jadi konsisten. Dia tak akan buat, maksud konsisten tadi bukan konsisten income. Dia konsisten SOP, konsisten disiplin yang kita buat. Okay? Simpan trade journal. Buat satu vlog. Pakai phone anda, rekodkan tiap hari 2 minit. Ini mesti ada bertanduk dia. Ada masa luar market, jangan sentiasa cerita market dan bersyukur. Okay? So, listkan anda punya belief ni tadi. Listkan, dituliskan. Ambil satu masa tulis. Saya buat ini setiap hari Sabtu tau. Kalau anda nak tahu, saya pelik sikit. Kalau hari biasa trading, saya jaga lewat sikit. Tapi kalau hujung minggu, saya jaga awal. Saya jaga awal, terbalik. Saya jaga awal. Kenapa? Saya buat benda ni. Terutamanya hari Sabtu, saya buat benda ni. Tiap-tiap Sabtu, saya buat benda ni. Buat dekat phone, tulis, dan apa saya dapat daripada ni. Ini benda yang saya buat weekly, tiap-tiap Sabtu saya buat. Ini yang keep saya on my objective. Okay. Apa lagi? Okay. Jadi itu saja untuk yang webinar pertama kita. Kita punya nota ni ada dalam grup Telegram. Dapatkan dia dekat sana. Dan saya nampak few of you dah email. Jadi email saya sebelum banyak juga dah. Bukan few, dah banyak. Email saya sebelum jam 4 suku ni, dan saya akan balas email anda lepas 4 suku. Ingat yang ni. Invest dalam satu sistem. Luangkan masa anda untuk bina satu sistem yang lengkap. Kalau anda duk trade depo loss, profit sekejap, lepas tu berhenti dulu trade. Buat dekat demo saja dulu. Ada yang kata demo tak ada feel, kalau yang sebut macam tu, kalau demo jangan tak ada feel bang. Suruh orang tu sponsor akaun anda. Kalau dia cakap tak ada ni, suruh orang tu sponsor akaun anda. Trade lah. Pakailah. Untuk nak belajar kena buka akaun betul. Kalau macam tu, suruh dia sponsor. Tak ada, saya tak percaya dengan benda tu. Buat demo. Kalau demo pun anda tipu, jangan trade. Itu nasihat saya. Kalau nak feel ni, jangan trade. Kalau nak feel, jangan trade. Okay? Invest dalam satu sistem. Buat sistem anda. Ambil masa, ikut webinar kita. Bagi masa kepada anda mungkin 2 pusingan. Kalau saya 2 pusingan, we are talking about 2 bulan lebih kurang.
bagi masa anda ikut siri kita ni 2 bulan, ambil masa, luangkan. Ini adalah satu skill insya-Allah yang anda boleh gunakan seumur hidup anda. Dan saya harap apa saya kongsikan selama ni memberi manfaat lah. Kamil, a few of you, Chung, Vincent, a few yang William, memahami secara besarnya apa yang berlaku dalam pasaran. And ada satu yang that investor serve lah, your trader serve yang masuk akal. Okay, InsyaAllah bersama lagi pada sebelah malam nanti. Invest in a system, trade your system. Itu sahaja yang kita buat, InsyaAllah bersama pada malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, thanks William. Kamil ada Kamil Najhan, Kamil Nizam. Okay, Chung, thank you. Jumpa lagi malam nanti. Thank you.